meninjau pembukaan sekolah di negeri Terengganu, bermula dengan sekolah-sekolah di Kuala Terengganu, kemudian kita ke Marang dan sekarang ini berada di Dungun. Dan alhamdulillah secara keseluruhannya kita lihat sekolah dapat beroperasi dengan baik. Tata cara dan garis panduan yang telah ditetapkan juga dipatuhi dengan baik, dan kita lihat murid-murid cukup bersemangat untuk kembali semula ke sekolah, bertemu dengan rakan-rakan mereka, bertemu dengan guru-guru mereka. Secara keseluruhan, jumlah murid yang hadir pada hari ini di negeri Terengganu, negeri Kelantan dan juga di Langkawi. Walaupun Langkawi, negeri Kedah berada dalam fasa 2, tapi Langkawi sebagai sebuah kawasan gelembung pelancongan dibuka mengikut ketetapan fasa 4. Jadi secara keseluruhannya di seluruh negeri-negeri ini, jumlah murid yang hadir adalah seramai 47,000 orang. Ini berdasarkan ketetapan yang kita telah umumkan sebelum ini. Dan apabila kita melihat keadaan di dalam bilik darjah, alhamdulillah perkara yang ditekankan oleh pihak kementerian, terutamanya pengudaraan, dipatuhi dengan baik. Dan kita lihat hampir semua kelas pengudaraan itu berada pada tahap yang optimum. Dan kita lihat juga murid-murid memakai pelitup muka sewaktu mereka berada dalam kelas. Begitu juga dengan guru-guru. InsyaAllah dengan kerjasama semua pihak, kita sama-sama usahakan dan doakan semoga sesi persekolahan bersemuka ini dapat terus berjalan dengan lancar dan teratur, insyaAllah. Okey. Alhamdulillah, kalau kita lihat semuanya berjalan dengan baik, termasuklah penggiliran penggiliran murid dalam kelas, seperti mana yang kita umumkan sebelum ini bahawa untuk setiap kelas itu hanya separuh daripada murid hadir bersemuka dan separuh lagi belajar secara DPR sendiri di rumah. Dan kita lihat pendekatan ini membolehkan penjarakan fizikal dilaksanakan dengan baik, boleh mengelakkan kesesakan sewaktu kemasukan ke sekolah. Dan kita juga amat berharap supaya apabila murid-murid balik dari sekolah, penyuraian nanti dapat berlaku dengan penuh teratur dan lancar, insyaAllah. 47,000 di sekolah-sekolah di negeri tadi saya sebut tadi, Kelantan, Terengganu dan juga di Langkawi. Detailnya nanti kita kemukakan. Ketetapan kita untuk melanjutkan sesi persekolahan 2021 pada bulan sehingga bulan Januari dan bulan Februari tahun depan dibuat berdasarkan perbincangan, berdasarkan penelitian yang mendalam. Perkara ini dibincangkan dengan pelbagai pihak, termasuklah guru-guru, wakil PIBG di beberapa buah negeri, pengetua dan guru besar. Dan kita juga duduk berbincang dengan pakar-pakar dan juga persatuan-persatuan perguruan untuk memastikan supaya ketetapan ini telah mengambil kira pelbagai aspek dan memastikan supaya kita dapat gunakan sebaiknya tempoh bulan Januari dan bulan Februari ini untuk memastikan anak-anak kita ini betul-betul bersedia sebelum mereka naik ke kelas berikutnya. Jadi insya-Allah ketetapan ini kita akan teruskan dan kita yakin bahawa pendekatan ini memberi ruang yang cukup pada anak-anak kita untuk diasah dan dipastikan supaya sekurang-kurangnya mereka dapat menguasai tahap penguasaan minimum yang diperlukan sebelum mereka naik ke kelas berikutnya. Okey, berkaitan dengan permulaan bukan tahun depan Mac 2022, betul. Kita masuk balik seperti mana kita umumkan, masuk balik bulan Januari, bulan Februari itu kekal dalam kelas yang sama, kemudian bulan Mac baru mereka naik ke kelas berikutnya. Itu ketetapan kita. Dan seperti mana saya sebut tadi, ketetapan ini dibuat dengan penuh penelitian, mengambil kira pelbagai faktor, dan kita melihat bahawa itulah merupakan ketetapan yang terbaik. Buat masa ini kita belum ada satu ketetapan umum tentang perkara itu.
kita sedang meneliti bagaimana dari sudut operasinya. Jika ada sebarang maklumat terbaru, kita akan maklumkan. Secara umumnya, kita hampir keseluruhan guru telah divaksinkan. Ya, kecuali guru-guru sekitar dalam lebih kurang 2,000 orang ya, yang sebelum ini saya telah sebut dan kementerian juga telah sebut bahawa mereka enggan divaksinkan. Namun begitu, kita telah pastikan supaya guru-guru yang tidak divaksinkan ini tidak mengajar murid secara bersemuka. Dan itu ketetapan yang kita laksanakan dan kita pastikan ya supaya ianya dilaksanakan sepenuhnya. Berkaitan dengan jumlah murid yang telah divaksinkan, kita boleh kongsi data terkini. Namun begitu, jika kita lihat hampir kesemua murid tingkatan 6 telah divaksinkan, begitu juga murid tingkatan 5, dan sekarang ini sedang dilaksanakan berperingkat-peringkat. Ada yang dilaksanakan pada mengikut sekolah ya. Pagi tadi saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman yang merupakan salah satu PPV. Dan pagi tadi mereka melaksanakan vaksinasi untuk 2 buah sekolah. Jadi jika kita lihat umumnya pelaksanaan vaksinasi untuk murid tingkatan 1 dan tingkatan hingga tingkatan 5 ini berjalan dengan baik dan peningkatannya agak cepat dan tersusun. Dan insya-Allah kita dapat lihat bahawa sebahagian besar akan dapat menerima sekurang-kurangnya 1 dos dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Itu kita telah tetapkan apakah tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan oleh guru ini, dan tentang sesi pengajarannya kita telah susun ya, bersama dengan pihak sekolah, dan kita telah ambil kira perkara ini. Sebab untuk setiap yang 2,000 lebih guru yang tak nak divaksinkan ini, kita dah teliti mereka di sekolah mana dan mata pelajaran apa yang mereka ajar. Sebab itu bila saya sebut bahawa ada berkemungkinan besar bahawa sebahagian mereka kena ditukar, ya, perlu ditukar, ini tidak bermakna kita bagi dia tukar ke sekolah lain dan mengajar bersemuka, tidak. Namun dalam konteks tertentu, ada hampir semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama tak nak divaksinkan. Jadi kita tidak ada pilihan, kerana kalau tidak nanti pengajaran itu akan terjejas. Sebab itu kita buat ketetapan bahawa guru-guru ini perlu dibawa keluar, dan ke mana kita akan letakkan mereka ini, semestinya mereka tidak akan mengajar secara bersemuka. Sebab itu akan ada pertukaran sama ada dalam negeri ataupun ke luar negeri mereka, untuk memastikan supaya perjawatan yang ada itu tak terjejas. Kalau tak, nanti diambil kekosongan tempat yang ditinggalkan ini, kita perlu mencari ruang yang lain. Tapi buat masa ini, guru-guru yang tak divaksinkan ini diberi tugasan tertentu oleh pihak sekolah. You dah baca JPA punya kenyataan media kan? JPA telah seperti mana yang Jabatan Perkhidmatan Awam telah jelaskan bahawa semua kalangan awam mesti menerima vaksin ya, sebelum 1 November semua kena selesai. Dan guru merupakan sebahagian daripada anggota perkhidmatan awam, mestilah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kita sedang usahakan ya, kita sedang usahakan yang terbaik supaya ianya tidak menjejaskan pengajaran.